Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan sambung kelas online kita dengan tajuk yang seterusnya. Saya rasa ini pun tajuk yang dah hampir habis. Kita akan sambung kepada pemprosesan jam, jelly jam dan juga marmalade. Okay. So, di akhir topik ni, apa hasil pembelajaran yang patut awak capai lah. Yang pertama, sepatutnya di akhir topik ni, awak semua dah faham apakah definisi jam, apakah dimaksudkan dengan jelly jam dan juga marmalade. Okay, dan awak boleh membezakan beberapa jenis perkataan buah seperti jam, jelly jam dan juga marmalade. Maksudnya awak dah boleh bezakan. Selain pada tahu definisi jam, jelly jam dan juga marmalade, dah boleh bezakan macam mana penghasilan jam, macam mana penghasilan jelly jam dan juga marmalade. So, yang ni antara objektif ataupun perkara yang awak kena tekankan, yang kena fokus untuk awak ingatlah, definisi dan juga perbezaan antara ketiga-tiga jenis produk ni lah. Kemudian, kesemua pelajar sepatutnya dah boleh mengenal pasti bahan mentah yang digunakan dan juga fungsinya, menerangkan kaedah dan kepentingan setiap langkah di dalam pemprosesan. Itu sahaja objektif yang nak dicapai dalam teori ni lah. Okey. Apa penilaian yang dijalankan dalam topik ini? Kita akan ada tugasan, ujian dan juga amali. Okey, sebagai pengenalan, apakah yang dimaksudkan dengan jam dan juga marmalade? Jam dan marmalade adalah hasilan daripada proses pemekatan. Okay, yang mana proses pemekatan ni adalah proses memasak lah sehingga ia menjadi pekat. Okay, secara umumnya, kedua-dua hasilan tersebut pada dasarnya adalah gel pektin. Maksudnya, jam dan marmalade ni dia terbentuk daripada penggunaan pektin lah. Pektin yang membentuk gel pada jam ni. Sebab asalnya, jam dan juga marmalade ni adalah ekstrak buah ataupun jus buah yang dimasak bersama dengan gula, bersama dengan pektin dan terbentuknya gel yang kita panggil jam ataupun marmalade. Okey. Okey, so secara definisi, ini adalah objektif yang pertama kan. Secara definisinya, apakah jam? Jam ni disediakan dengan memasak buah yang dihomogenkan bersama air dengan kuantiti gula yang cukup, asid serta ejen penjelan. Ulang lagi sekali, jam ialah disediakan dengan memasak buah yang dihomogenkan bersama air. Maksudnya kita akan kisar buah bersama air, kita masaklah bersama dengan kuantiti gula yang cukup. Maksudnya nak jadi jam ni, kuantiti gula mesti mencukupi, ada asid serta ejen penjelan. Kita akan tengoklah apa yang ejen penjelan yang akan kita gunakan. Okey, itu adalah jam. Ni jam biasa yang kita nampak di pasaran lah. Dia akan letak di pembungkusan, di botol di luarnya dia akan letak jam strawberry, jam nenas. Kan ada beberapa jenis jam kan yang berada di pasaran. Dia akan tulis jam lah kat depan. Jam ni maksudnya masak buah yang dikisar, yang dicampurkan bersama air, bersama gula, asid serta ejen penjelan. Itu adalah jam. Okey, manakala jelly jam ni pula disediakan dengan memasak jus buah yang telah dijernihkan. Hampir sama kan? Dia guna jus buah juga, cuma jus ini telah dijernihkan. Maksud telah dijernihkan ni dia dah tapis lah. Dia dah tapis. Dia dah tapis dulu, barulah dimasak bersama air, gula, asid serta ejen penjelan. Jadi jelly jam ni dia lebih jernih, dia lebih nampak clear kan? Berbanding jam tadi lah. Okey, yang ketiga kita ada marmalade. Marmalade ni mungkin di kalangan masyarakat kita kebanyakannya makan jam je lah kan. Jarang yang beli marmalade. Tapi marmalade ni adalah sejenis jam juga. Cuma dia disediakan dengan memasak jus buah yang telah dijernihkan. Sama kan dengan jelly jam. Cuma dimasak bersama hirisan buah atau kulit buah. Kalau kita makan marmalade ni, dalam ni kita akan dapat bersama dengan buah dia sendiri ataupun kulit buah. Jam marmalade ni banyak ada jam oren dan juga jam strawberry lah. Kalau jam strawberry dia tak letak kulit lah, memang dia campur buah sekali dalam tu. Kalau jam oren dia akan letak kulit buah oren. Okey, bersama air, gula, asid serta ejen penjelan. Okey, kalau kita tengok bahan-bahan untuk ketiga-tiga produk ni, bahannya adalah sama. Cuma untuk jam dia pakai jus buah yang tidak ditapis. Untuk jelly jam dia pakai jus buah juga, cuma jus buah ni telah ditapis dulu sehingga menjadi jernih kan. Untuk marmalade, jus buah yang telah ditapis,
tetapi dicampurkan dengan irisan buah ataupun kulit buah. Jelas Okey, seterusnya, apakah peralatan yang akan kita gunakan untuk pemprosesan jam? Ini seperti biasalah, sama. Kita akan guna stainless steel bowl, kita akan guna pot, periuk, kita akan guna chopping board dan juga pisau. Kita akan kisar buah dengan menggunakan blender ataupun food processor. Kita akan gunakan jug penyukat, senduk, penapis, dapur, kain maslin yang kita guna untuk ekstrak jus tadilah. Kita nak perah jus, kita nak tapis jus tu kan, kena guna kain maslin lah ni untuk menghasilkan ekstrak jus yang jernih. Dan juga kita gunakan satu alat yang penting, iaitu refraktometer untuk membaca kandungan Brix. Kandungan Brix nanti awak akan baca pada jus buah yang telah diekstrak tu ataupun pada jam yang telah siap. Nanti kita tengok pada langkah lah. Okey, bahan yang akan kita gunakan untuk amali tajuk ini, awak sepatutnya akan buat jam buah nenas. Okey, awak sepatutnya akan buat jam buah nenas. So, bahan yang akan kita gunakan adalah buah nenas, air, gula, asid sitrik untuk bagi rasa masam dan juga pektin. Pektin inilah ejen penjelan. Okey, so kita tengok satu-satu apakah fungsi bahan mentah ni. Kita tengok yang pertama, pektin. Pektin merupakan ejen penjelan. So daripada jus buah tadi dia nak jadi bentuk jam tu. Jam tu kan macam jelly yang lembik kan. Dia mesti menggunakan pektin sebagai ejen penjelan. Okay, julat pH untuk pektin ni adalah di antara 2.8 hingga 3.4. Okay, julat pH antara 2.8 hingga 3.4. Gel pektin ni dia akan terbentuk paling optimum pada pH 3. Maksudnya pada pH 3 ni gel pektin ni akan membentuk gel. Yang paling baguslah pada pH 3. Okey, tetapi pembentukan gel ni semakin menurun apabila pH meningkat. Maksudnya kalau kita masak jam tu tapi pH kita tak kawal, pH dia meningkat, gel ni tak akan terbentuk dengan baiklah. So, jika pH yang melebihi 3.6, maka pembentukan gel semakin menurun. Okay, so penting untuk kawal pH ketika memasak jam. Okey, yang kedua kita akan guna gula lah. Ni antara bahan mentah yang penting. Gula menyumbangkan jasad serta kemanisan. Maksudnya gula ni adalah salah satu bahan yang menyumbang kepada pembentukan jelly, pembentukan jam. Kalau gula yang digunakan tidak mencukupi, jam tak akan terbentuk menjadi seperti gel. Okey, maksudnya selain daripada pektin, gula yang digunakan mesti mencukupi, dan selain daripada tu gula ni juga adalah untuk memberi rasa manis lah, dengan kekebalan larut antara 60 hingga 68.5%. Membentuk gel dengan kandungan gula yang sesuai serta seimbang dengan bahan-bahan lain. Maksudnya gula ni akan membentuk gel bersama-sama dengan pektin jika kandungan gula ni sesuai dan seimbang bersama dengan bahan-bahan lain lah. Maksudnya kalau tambah gula saja, jam tak akan jadi. Kalau letak pektin saja pun mungkin jam tu tak akan terbentuk dengan baik lah. Jadi maksudnya dia gabungan di antara pektin dan juga gula. Okey, kemudian kita ada bahan yang ketiga iaitu asid sitrik. Biasanya kita akan guna asid sitrik, tapi kadang-kadang kalau kita nak guna asid selain pada asid sitrik, kita boleh gunakan asid tartarik ataupun asid malik. Tapi dalam lab biasa memang kita guna asid sitrik lah, lebih mudah untuk didapati. Jumlah keasidan, maksudnya nilai keasidan jam ni pada hasilan akhir jam ni mesti sekurang-kurangnya 0.5%. Tapi seelok-eloknya 0.75%, tetapi tidak boleh melebihi 1%. Maksudnya eloknya 0.75% lah. Okey, pH optimal untuk pembentukan gel tadi macam tadi saya katalah, pH optimal tadi adalah 3.0. Okey, so kita tengok pula, kita dah tahu fungsi, jadi kita akan tengok bagaimanakah kaedah penghasilan jam. Ini kaedah yang saya akan tunjukkan ni adalah kaedah bagi penghasilan jam. Tapi nanti kita akan tengoklah apa beza, macam mana cara nak buat jam, macam mana cara nak buat jelly jam dan macam mana nak buat marmalade. Okey, tengok dulu macam mana nak buat jam.
Okay, kali tengok buah yang kita gunakan, buah mesti kita akan pilih buah yang elok lah. Ini seperti biasa dalam mana-mana produk yang kita dah belajar sebelum ni pun, buah yang digunakan untuk menghasilkan produk ni mesti buah yang elok, bukan buah yang tak elok buah yang elok, sebab kita nak pastikan kualiti jam ni adalah kualiti yang terbaik lah. Okay, so pilih buah yang elok, timbang buah dan cuci buah tersebut. Untuk buah nanas ni maksudnya pilih buah yang elok, buah yang cukup matang, buah yang sederhana masak ataupun masak lah. Itu buah antara buah yang elok untuk dibuat jam. Kita kena timbang dan juga cuci buah. Untuk buah nanas kena buang kulit, kena buang punya mata, bulu dan juga dipotong kecil-kecil. Maksudnya kulit kena buang nanas, mata dia pun kena buang, dan juga empulu yang keras di bahagian tengah tu pun kita kena buang lah. Lepas tu buah nanas tu akan dipotong kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong, ditimbang untuk kita tengok berapakah hasil buah, berat buah yang kita nak guna. Ini adalah berat buah yang kita akan rujuk nantilah. So berat buah yang setelah dibuang kulit, dibuang mata akan ditimbang lah. Ni kena take note, ni kena tulis somewhere sebab ni beratnya adalah penting. Okey, kemudian buah nanas tadi akan dicelur selama 2 minit pada suhu 90 darjah Celsius. Ni dicelur 2 minit pada suhu 90 darjah Celsius. Buah akan dikisar bersama 40% air. Ataupun kalau awak tengok dalam helaian amali, buah tadi sebenarnya dia ada nisbah 1:3. Maksudnya kalau 1 tu buah, 3 tu air. Maksud kata kalau buah yang digunakan 1 kilo, air dia 3 kilo ataupun 3 liter. Okay. Tapi boleh jugalah kalau awak nak refer kepada ni, buah dia mesti dikisar bersama 40% air. Maksudnya berat buah tadi tahu kan? Awak ambil berat buah, darab dengan 40%, awak akan dapat berapa berat air lah. Okay. Kemudian bila dah kisar, untuk pembuatan jam, sepatutnya awak puri tu tak akan ditapis, dia terus dimasak. Okay, dia terus dimasak. Tapi untuk penghasilan jelly jam, kat sini dia buat dalam kurungan nak menghasilkan jelly jam, kita akan tapis lah puri ni. Biasanya buah nanas kita tapis lah, sebab kita buah nanas biasa kita akan buat jelly jam. Tapi kalau macam strawberry, biasa kalau kita nak buat jam, kita tak tapis, kita buat terus, kita akan masak terus buah tadi bersama dengan air. Sebab buah strawberry tu dia akan lembek lah. So untuk kes ni, untuk catat alih ni kita bagi untuk sebab kita gunakan nanas, kita akan buat jelly jam lah. Lepas tu setelah puri tu kita tapis menggunakan kain maslin kan, awak akan tapis menggunakan kain maslin. Kita akan timbang berapa berat jus tu, kita panggil berat jus kan. Kat sini kita panggil berat jus. Kita akan timbang berat jus, kita akan baca dia punya nilai pH, nak tahu pH dia berapa, dan kemudian kita akan baca nilai Brix. Ketiga-tiga ni adalah langkah penting. Berat mesti betul, pH pun mesti betul, Brix pun mesti tepat lah. Sebab ni yang akan menentukan sama ada jam awak tu jadi ke tak jadi. Okay, kalau tengok dekat sini saya ada tulis sikit lah. Kalau untuk pembuatan jam macam jam strawberry tadi, biasanya tidak ditapis. Kalau untuk marmalade sama, akan ditapis. Cuma nanti marmalade dia akan tambah kulit buah di akhir. So kita tengok seterusnya. Okey, kemudian kita akan kira berapa berat gula, berapa asid sitrik dan juga berapa nilai pektin yang diperlukan berdasarkan nanti awak akan tengoklah helaian amali nanti. Okey. Kemudian panaskan jus. Lepas awak dah timbang semua gula, asid sitrik, pektin, letak tepi. Gula biasanya kita akan campur bersama dengan pektin kan. Ni awak tahulah bila awak dah timbang gula dengan asid sitrik dan pektin, gula tu campur siap-siap bersama pektin. Sebab biasanya ejen pemekat ataupun ejen penjelan ni kita akan campur gaulkan sekali dengan gula, baru kita masukkan dalam jam. Okey, kemudian sementara tu dah siap timbang ni letak tepi, awak kena panaskan jus sehingga 80 darjah Celsius. Maksudnya masaklah. Masak jus buah yang telah ditapis tadi tu sehingga suhu 80 darjah Celsius. Lepas tu kemudian campurkan gula dan pektin ke dalam jus tadi. Kemudian panaskan lagi sehingga mendidih. Beza mendidih sehingga 105 darjah Celsius. Okey, mendidih maksudnya awak dah masak sampai dah berbuih lah. Okey, kemudian bila dah panas, dah mendidih, boleh tambah asid lah. Kita akan tambah asid sitrik dalam tu. Once dah tambah asid, awak terus tutup api. Ni memang langkah penting Bila awak dah tambah je asid di dalam
jus buah yang dah mendidih tadi tu, awak terus boleh tutup api. Tapi untuk marmalade dah tutup api itulah awak kena tambah kulit buah. Okey, jelas Untuk marmalade sahaja, bila awak dah tambah asid, awak dah tutup api, awak boleh masukkan kulit buah. Tapi dengan syarat, kulit buah ni biasanya bukan kulit buah mentah lah. Kulit buah ni biasanya kulit buah yang dihiris halus dan telah dikeringkan sedikit bersama dengan gula. Nanti masa kita akan buat dua lah. Dalam lab kita akan buat jelly jam dan juga kita akan buat marmalade. Jadi nanti kita akan tengok lah macam mana proses nak masukkan kulit buah dalam marmalade. Okey, lepas tu sejukkan sedikit. Awak tidaklah sejukkan sehingga sejuk betul. Disejukkan dalam sehingga 80 hingga 85 darjah Celsius. Barulah isi terus ke dalam botol. Okey, lepas isi dalam botol, periksa Brix, pH dan juga buat penilaian lah. Okey, yang ni akhir lah, waktu selepas penyimpanan awak akan periksa Brix, pH dan juga penilaian. Okey, di dalam proses penghasilan jam, kita akan go through satu-satu macam mana nak pilih buah. Okay, kalau kita tengok kat sini, buah yang dipilih, macam tadi saya kata buah yang elok kan. Maksudnya elok ni, buah tu mesti sederhana masak hingga masak. Maksudnya daripada sederhana masak hingga dah betul-betul masak, boleh digunakan untuk mendapatkan rasa serta warna yang baik. Okey. Biasanya buah yang sederhana masak hingga masak ni, dia ada rasa yang lebih manis kan. Dia rasa yang lebih manis dan kalau kita ekstrak untuk dapatkan jus, lebih banyak jus yang boleh kita perah kan berbanding buah yang tak masak lah. Okey. Tetapi buah yang matang tinggi kandungan asid dan juga pektin berbanding buah yang masak. Maksudnya kalau kita nak buat jam yang kita nak jimat kandungan asid ataupun nak jimat jumlah pektin yang kita nak guna, sebab pektin ni agak mahal, jadi kita boleh gabungkan buah yang masak dengan buah yang matang. Ambil buah yang matang sikit, campur dengan buah yang masak. Jadi kita gabungan tu akan lebih menjimatkan dari segi bahan lah. Okey. Tapi kalau awak nak dapatkan jus yang banyak, rasa yang lebih baik, warna yang lebih baik, seeloknya guna yang buah yang masak lah. Tapi kalau awak nak lebih jimat, campurkan buah yang masak dengan buah yang matang. Okey. Untuk penyediaan buah dan bahan-bahan lain, dia bergantung kepada jenis buah lah. Kalau kita buat jam nenas, mungkin awak kena buang dia punya empuluh, buang kulit, buang tangkai, buang biji. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau kita buat buah strawberry, kita tak perlu kupas kan. Kita tak perlu buang kulit, tak perlu buang biji dan sebagainya. Dia bergantung kepada jenis buah. Okey, kalau macam oren mungkin kena buang kulit. Lepas tu kita kena buang dia punya serat-serat semua tu kan, sebab tu akan memberikan rasa pahit. So bergantung pada jenis buah yang awak gunakan. Okey, kemudian pemanasan awal lah. Masa kita macam tadi dalam langkah penghasilan jam tadi, waktu kita dah potong buah nenas kecil-kecil, kita akan celurkan dia sekejap dalam masa 2 minit kan. Itu kita panggil pemanasan awal. Kenapa kena buat pemanasan awal? Sebab kita nak lembutkan tisu supaya mudah diekstrak. Maksud kita nak lembutkan buah tu. Sebab nanti bila kita nak perah, kita nak dapatkan lebih banyak air lah, lebih banyak jus. Jadi pemanasan awal ni sebab nak pastikan buah tu lebih mudah diekstrak, ditapis dan juga memusnahkan enzim yang boleh mengurangkan pektin ataupun merosakkan warna. Macam sebelum-sebelum ni, apa-apa saja proses penghasilan produk buah, kita akan guna penceluran sebab kita nak stop enzim. Ingat tak? Okay, awak nak stopkan enzim, awak nak berhentikan proses tindak balas enzim. Sebab kita tak nak produk kita tu nanti ada ciri-ciri yang kita tak ingin lah kan. Contoh macam untuk jam ni, awak tak nak kita tak nak warna jam tu nanti rosak. Jadi kita kena buat pemanasan awal ataupun penceluran. Okey, kemudian kaedah seterusnya kita buat pengesrakan. Pengesrakan tadi lepas dah kisar, awak kena tapis kan. Itu proses pengesrakan sebenarnya. Kalau kat sini pengesrakan dia akan guna blender ataupun food processor. Tapi kalau di rumah, kalau kita nak buat pengesrakan yang lebih bagus, kita boleh guna pemerah jus. Pemerah jus ni sebab dia tak guna pisau kan. Jadi dia buah dia jus tu akan lebih manis lah sebenarnya. Tapi kalau dalam lab kita pakai blender ataupun kita akan guna food processor. Okey, lepas tu proses penapisan dan juga penjernihan, kita akan guna kain maslin.
Bukan kain muslin, kain maslin. Kain maslin ni biasa digunakan untuk penapisan. Awak pernah guna untuk buat susu kacang soya kan sebelum ni. Okey, bertujuan untuk mengasingkan juzuk yang tidak dikehendaki ataupun untuk mendapatkan puri yang seragam. Bagi pemprosesan jelly jam, langkah perjenihan amat penting. Jika tidak, jus yang keruh mengakibatkan hasilan akhir keruh. Biasanya kalau kita buat jam, kalau kita tak tapis, kita tak jernihkan dulu jus tu, jam tu kita akan dapat jam yang keruh. So boleh makan tapi warna dia je keruh, dia tak jernih lah. Okey. Kemudian kita ada proses pemanasan dan pendidihan. Buah atau jus dipanaskan. Ini panas yang setelah kita tapis, kita akan masak balik kan. Kita panaskan dan campuran gula pektin akan dimasukkan apabila suhu mencapai 80 darjah Celsius. Okey, pemanasan akan diteruskan sehingga mendidih, di mana cecair dengan pekerja larut 68 darjah Brix akan mendidih pada suhu 108. Kat sini awak sepatutnya dah boleh bacalah Brix untuk awak punya campuran tadi sepatutnya dah sampai 68 darjah Brix. Agak pekat lah agak manis lah, darjah kemanisan yang tinggi. Dia sepatutnya mendidih sehingga suhu 105 darjah Celsius. Apabila takat akhir dicapai, asid dalam bentuk larutan ditambah. Maksudnya asid tadi, citric tadi kita bancuh sikit, kita akan tambah dalam campuran jam kita tadi tu, dan terus kita matikan api lah. Maksudnya kita hentikan proses memasak. Okey, kemudian untuk proses pengisian di dalam botol kaca, campuran yang telah mendidih tadi kita sejukkan dulu sehingga mencapai suhu 82 hingga 85 darjah Celsius untuk pengisian. Tak sama macam macam proses filling untuk sos semua kan. Hari tu kita sos, kita mendidih tu kita terus masukkan dalam botol kan. Untuk jam kita sejukkan sikit je, suhu 82 hingga 85 lah. Ketika ini buih yang terbentuk di bahagian atas dapat dikeluarkan. Bila awak isi jam dalam botol kaca tu, awak akan nampak nanti ada buih-buih atas permukaan. Jadi waktu ni awak dah boleh guna sudu dan awak keluarkan dulu buih tu. Kalau awak tak keluarkan nanti, bila jam tu dah keras, dah jadi jelly, akan ada buih-buih tu lah. Dari segi kualiti, tak apa-apa ni lah. Tak berapa cantik kan. Dari segi appearance, penampilan jam tu, physical jam tu nampak tak berapa cantik lah. Okey. Penyejukan perlu dipercepatkan untuk mengelakkan warna menjadi gelap. Maksudnya awak tak bolehlah sejukkan lama-lama. Kalau awak sejukkan lama, jam tu akan jadi warna gelap. Kalau jam nenas kita kan, kita nak jam nenas yang berwarna kuning terang. Tapi kalau awak sejukkan dalam tempoh yang lama, jam tu akan jadi warna gelap lah. Pembalikan gula yang berlebihan, nanti jam tu akan jadi macam kristal, jadi macam penghabluran, kita tak nak. Dan meminimalkan kemungkinan botol pecah oleh kejutan haba. Okey, maksudnya yang ni masa awak nak isi tu, kalau isi panas-panas, mungkin botol tu akan pecah lah sebab terkejut kan. Tiba-tiba daripada keadaan sejuk, tiba-tiba panas. So kita tak nak lah benda macam tu. Okey. Kemudian bila kita dah siap, kita dah faham apakah langkah ataupun kaedah pemprosesan jam, kita dah siap proses pemprosesan jam, dah buat filling, dah isi dalam botol. Bila jam tu dah keras, bila kita di peringkat nak buat penilaian, awak akan dapati beberapa masalah lah. Kemungkinan kita akan dapat beberapa masalah jam. Yang pertama, jam kita tak set. Set ni maksudnya jam tu tak keras. Okey, jam tu tak keras. Maksudnya bila kita nak buat penilaian nanti, kita tonggengkan botol jam tu tak beku lah. Dia akan cair. Ataupun warna jam menjadi warna keruh. Ataupun pembentukan hablo. Ataupun proses sinersis. Ataupun jam tu akan jadi terferment. Sinersis nanti saya akan terangkan. Okey. So kita tengok satu-satu. Apakah punca masalah bila jam tu tidak menjadi beku? Gagal untuk menjadi beku. Okey, yang pertama disebabkan oleh kurangnya asid ataupun pektin. Sebab tadi saya dah bagi tahu kan, pektin ni ialah ejen penjelat. Jadi kalau kita guna kurangnya pektin, kita ataupun kurangnya asid, jam tu tak akan jadi beku lah, takkan set. Nampak macam dalam gambar saya tunjuk ni, bila kita tonggengkan botol, dia pun turun ke bawah, maksudnya dia tak beku lah. Okey, ataupun guna gula terlalu
banyak. Sepatutnya awak dah kira berat gula yang kita perlukan tadi. Tapi kita guna terlebih gula. So jam pun tetap akan jadi lembik. Dia akan jadi macam bersirap. Ataupun suhu memasak tidak mencapai 65 darjah Celsius. Rendah sangat. Sepatutnya awak masak sampai suhu 90 kan. Tadi sebelum awak tambah gula dengan pektin tadi, awak masak sampai 90. Lepas tu bila tambah gula dengan pektin, kita akan masak sampai 105 kan. Tapi suhu kita masak ni tak sampai pun 65, tak mendidih pun. Jadi itu antara salah satu punca kenapa jam tu gagal set. Okey, ataupun masak jam ni dalam jangka masa yang lama. Masak lama sangat. Awak masak lama sangat pun boleh menyebabkan jam ni menjadi cair lah. Okey, kemudian punca yang kedua, masalah yang kedua, jam menjadi warna keruh. Kalau jelly jam, kita tak nak jelly jam yang berwarna keruh. Kita nak jelly jam yang berwarna jernih. Kalau tengok antara dua gambar kat atas ni yang saya bagi ni, gambar di sebelah kiri ni, ini adalah jelly jam yang warna jernih. Okey lah kan? Okey, yang kedua, jelly jam yang berwarna keruh yang serupa macam ni lah. Okey, kenapa jadi masalah ni? Yang pertama, ekstrak jus tidak dijernihkan dengan sempurna. Maksudnya awak tak tapis dengan sempurna. So dia jadi warna keruh lah. Ataupun buah yang kita gunakan tidak matang. Ataupun masak dan penyejukan yang berlebihan. Masak lama, penyejukan pun lama. Ataupun terlebih pektin. Bila banyak sangat pektin kita guna, jam tu akan jadi gel lebih cepat. Bila dia jadi gel dengan cepat, dia akan perangkap udara. Bila perangkap udara, jam pun akan jadi keruh lah. Berlaku proses pengoksidaan kan. Okay. Masalah yang ketiga, hablo terbentuk. Saya tak pasti awak pernah tengok ke tak, tapi kalau awak pernah, kalau kita buat jam nanti, antara masalah kalau macam dulu saya pernah buat jam dengan pelajar saya, biasa akan ada satu masalah lah. Bila dia dah isi, dia dah buat pengisian dalam botol, bila jam tu menjadi beku, dia akan nampak macam berbiji-biji. Hablo kan, macam hablo gula tu. Macam gambar ni, nampak kan habulan dia jadi macam satu layer, satu lapisan yang macam gula keras kat atas ni. Kenapa dia jadi hablo? Sebab dia lebih gula ataupun masa memasak yang singkat menyebabkan pembalikan gula tak cukup. Maksudnya awak masak sekejap. Sepatutnya kita masak tempoh yang mencukupi sebab kita nak pastikan semua gula tu larut dan menjadi membantu penghasilan gel kan. Tapi awak masak masa memasak tu terlalu singkat, menyebabkan masa untuk pembalikan gula tu tak cukup. Jadi gula tu bila dia beku, dia jadi bentuk gula lah. Tu masuk hablo tu. Okay. So punca seterusnya, masalah seterusnya adalah masalah sinersis. Yang ni biasa, nampak tak terdua. Apa beza antara gambar dua ni? Okay, kalau kita tengok gambar di sebelah kiri ni, nampak macam ada air keliling jam ni kan. Inilah sinersis, maksudnya kemampuan jam tu nak memegang air. Dia akan jadi macam tu. Macam kalau awak pernah buat puding kat rumah, kalau awak buat puding, kandungan gula tak cukup ataupun kandungan jelly dia tak, kandungan agar-agar tak cukup, bila kita simpan, dalam tempoh penyimpanan tu tiba-tiba kita akan nampak dua lapisan. Awak akan nampak lapisan air di bahagian atas, lapisan gel di bahagian bawah. Jadi itulah proses sinersis. Tapi kalau untuk jam, tak cantik lah proses sinersis ni. Kualiti jam tu akan menurun lah. Kita tak nak lah macam tu kan. So kenapa jadinya masalah sinersis ni? Disebabkan oleh asid berlebihan. Bila asid terlalu banyak awak tambah, awak akan menyebabkan pemecahan struktur gel. Tambah asid banyak, gel struktur gel tu akan dipecah. Disebabkan oleh masalah hidrolisis. Disebabkan hidrolisis ni sebab apa? Disebabkan pektin tu diuraikan. Pecah lah. Pektin tu jadi pecah disebabkan oleh asid tu lah. Ataupun penjelan awan, macam saya kata tadi lah, dia jadi gel terlalu cepat. Sorry. Sekejap Okey, dia jadi gel terlalu cepat. So bila jadi gel terlalu cepat, dia punya rangkaian pektin akan rosak lah semasa kita tuang ke dalam bekas. Okey, yang ketiga disebabkan oleh kurangnya pektin. Itu pun sebab bila kurang pektin, gel yang terbentuk tu tak mampu nak pegang gula. Tak boleh nak pegang gula dengan cukup. Jadi jadilah air macam tu lah.
ataupun pepejal larut terlalu rendah. Pepejal larut terlalu rendah ni maksudnya mungkin juga awak punya jus buah, ekstrak jus buah tu tak mencukupi. Jadi rangkaian pektin nak pegang cecair ni lebih daripada yang sepatutnya. Kenapa ni? Sekejap Okey, masalah seterusnya adalah disebabkan fermentasi. Maksudnya jam ni mengalami proses fermentasi. Fermentasi ni biasanya disebabkan oleh kehadiran yeast ataupun kulat kan. Jadi biasanya kenapa proses fermentasi jam ni jadi? Disebabkan oleh berlakunya sinersis yang tadi tu. Maksudnya bila jam tu ada kandungan air yang terpisah daripada jelly jam tu, ada air, lapisan air tu akan membuatkan jam tu mengalami proses fermentasi. Jadi mungkin dia akan tumbuh kulat daripada permukaan ni lah jam tu. Ataupun kita simpan di tempat yang panas dan lembap. Dia menyebabkan bila panas dan lembap, jam tu akan jadi wap kan dalam tu kan, jadi wap air. So bila jadi wap air, jadilah pertumbuhan kulat ni lah. Okey, so macam mana kita nak bungkus dan simpan jam? Kita kena guna botol kaca. Sebab tu tadi kita isi jam tadi, suhu tidak terlalu panas dan suhu tidak terlalu sejuk lah, dalam 82 hingga 85 kan. So biasanya pembungkusan jam adalah dalam botol kaca dan disimpan sama ada pada suhu bilik ataupun suhu dingin. Kedua-duanya pun boleh. Okey, kemudian bila sepanjang penyimpanan awak simpan seminggu, macam biasa kita akan buat penilaian ciri fizikal dan juga organolektik. Okey, ciri fizikal awak kena tengok tekstur lah. Kita akan tengok lah sama ada tekstur jam tu macam mana. Kita akan tengok keboleh sapuan. Maksudnya awak kena cedok sikit jam tu, tengok, cuba sapu pada roti. Macam mana keboleh sapuan dia, lancar ke tak lancar. Okey, kemudian kita akan tengok warna jam tu jernih ataupun tidak. Dan juga warna lah. Warna tu macam warna merah ke, warna kuning ke kan. Okey, untuk ciri organolektik, awak akan bau dan rasa. Okey, so ini adalah maklumat untuk pengiraan kos. So untuk buah nenas, ni nanti di akhir saya akan bagi tugasan untuk awak kira kos lah. Awak akan kira kos berdasarkan buah yang saya berdasarkan maklumat yang saya bagi ni lah. Kita akan guna untuk satu grup, awak guna 1 biji nenas. Awak anggarkanlah untuk guna 1 biji nenas. So dalam 1 biji nenas awak anggarkan awak akan dapat 4 botol jam. Okey. So boleh kira kot kan, buah nenas 1 biji RM4.50, gula 1 kilo RM2.8. Gula ni okey, payah juga nak kira kan, sebab gula ni kita kena berdasarkan berat gula. Nanti saya bagilah berapa berat gula. Pektin 1 kilo RM135, asid sitrik 1 kilo RM7.80, botol 1 biji RM70. Jadi kita akan guna 4 biji untuk satu kumpulan, jadi maksudnya RM2.80. Okey. So selepas awak tamat, awak faham dengan jelas macam mana proses jam, jelly jam dan juga pemalik, saya nak awak jawab kuis yang saya akan sertakan sekali lah. Kuis Kahoot tu saya minta awak jawab, kemudian awak perlu isi kehadiran. Okey. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.